Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kehidupan yang masih dikurniakan kepada kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi boleh bernafas, masih lagi berdetak jantung kita, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang masih berbaki pada bulan Ramadan ini, kita ambil sebaik-baiknya untuk memohon taubat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala adalah matlamat yang besar yang kita perlu capai dalam bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Sesiapa yang berpuasa dilandaskan dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan kita risau berlalunya Ramadan dalam keadaan kita masih terikat, terbelenggu dengan dosa-dosa yang lepas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Celaka atau rugilah seseorang yang apabila datang Ramadan kepadanya, maka Ramadan itu berlalu tanpa diampunkan dosa-dosanya. Maka kita mengambil kesempatan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk memesan pada diri saya dan kepada semua, supaya mana insya-Allah kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam penulisannya At-Taubah ilallah memulakan dalam mukadimahnya bagaimana memetik kata-kata Imam Al-Ghazali, pangkal perjalanan bagi orang yang manusia-manusia yang ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat adalah modal untuk orang-orang yang berjaya, menjadi kunci istiqamah bagi golongan-golongan yang soleh, dan menjadi titik tolak manusia-manusia yang terpilih untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang kejayaan yang kita nak capai, saya suka hubung kaitkan dengan takbir raya yang akan kita laung-laungkan pada 1 Syawal. Kalau kita dalami maksud takbir raya tersebut, kita akan dapat hubung kaitkannya dengan peristiwa kisah Perang Al-Ahzab. Dalam peperangan Al-Ahzab, apa yang berlaku ialah Yahudi Bani Nadir bertemu dengan kafir Quraisy dan menghasut mereka agar menyerang umat Islam di Madinah. Kemudian bertemu dengan kabilah-kabilah Ghatafan, dan dengan sekutu-sekutu mereka semua daripada penduduk Tihamah, Bani Furazah, Bani Murrah, Bani Sulaim. Maka akhir sekali mereka membentuk satu pasukan askar gergasi sampai lebih kurang 10,000 orang. Pasukan tentera bersekutu ini kemudian datang menghampiri kepada umat Islam dan berhasrat untuk menghapuskan umat Islam di Madinah. Dan apabila Nabi SAW mendengar peristiwa ini, Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat dan mengambil usulan daripada seorang sahabat, Salman Al-Farisi, yang mencadangkan agar dibina satu parit yang besar untuk memisahkan umat Islam dengan pasukan musuh. Ini satu kaedah strategi yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk Madinah ataupun penduduk sekitarnya sebelum ini. Tapi usulan yang difikirkan sangat baik, maka menjadi sesuatu yang dilaksanakan. Dan umat Islam komit membuat kerja-kerja penggalian. Walaupun kerja-kerja penggalian ini bukan mudah, satu parit yang besar, lebar, untuk memastikan tentera musuh tidak mampu untuk seberang. Dalam pada masa yang sama, kerja-kerja parit ni perlu digali dengan dalam. Dan apabila dalam proses kerja-kerja penggalian ini dilakukan, dan apabila hampir siap, Bani Nadir juga melakukan lagi satu tipu muslihat, bertemu dengan golongan Yahudi Bani Quraizah, supaya mana mereka memecahkan perjanjian damai yang pernah dilakukan dengan Nabi SAW. Pada awalnya Bani Quraizah tidak bersetuju, tetapi akhirnya termakan dengan bisikan, pujukan, hasutan tersebut. Maka mereka bersama dengan pasukan bersekutu memusuhi dan memerangi umat Islam. Maka umat Islam berada dalam keadaan yang sangat cemas. Datang pasukan gergasi di hadapan yang sangat besar, dan daripada belakang pula datang
pasukan Bani Quraizah, keadaan mereka yang tidak yang cemas tersebut diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan surah Al-Ahzab. Allah berfirman dalam ayat yang ke-11, hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Maka pada ketika itu golongan mukmin teruji, dan pada ketika itu emosi, pendirian, prinsip dan juga hati mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Maka menghadapi suasana ini, Nabi SAW pagi dan malam, petang mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar didatangkan kemenangan pada umat Islam dan dipecah belahkan serta dikalahkan pasukan musuh, pasukan Al-Ahzab. Dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang. Antara peristiwa-peristiwa yang luar biasa berlaku ialah yang pertama sekali, seorang sahabat Nabi, Jabir radhiyallahu anhu, pernah melihat Nabi SAW yang satu ketika memecahkan satu batu yang besar yang menghalangi kerja-kerja penggalian parit. Maka nampak Nabi pada perutnya diikat batu-batu untuk menahan nampak. Pada ketika itu Nabi dan sahabat-sahabat tidak makan selama 3 hari, tetapi masih lagi komit melakukan kerja-kerja penggalian. Maka Nabi Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, melihat keadaan tersebut dan berasa kasihan, meminta izin dengan Nabi untuk pulang, dan bila pulang bertanya kepada isterinya, ada tak apa-apa yang kita ada di rumah. Maka isterinya mengatakan, kita ada seekor anak kambing dan juga kita ada gandum. Maka Jabir radhiyallahu anhu menyembelih kambing tersebut dan meminta isterinya untuk menyediakan lauk kuah kambing dan menyediakan masak roti. Kemudian Jabir bertemu dengan Nabi SAW dan mengajak baginda Nabi dengan 1-2 sahabat untuk datang menjamu apa yang dihidangkan. Bila Nabi SAW bertanya kepada Jabir berapa banyak makanan yang disediakan, dan Jabir memberitahu sedemikian, maka Nabi berpesan kepada Jabir, kamu pulang, tetapi jangan kamu mengangkat masakan kamu daripada atas tungku, dan jangan kamu keluarkan roti daripada tempat bakar sehingga mana aku sampai. Kemudian Nabi SAW memanggil semua sahabat-sahabat, ratusan sahabat-sahabat yang terlibat dengan kerja-kerja penggalian sebelum ini untuk datang ke rumah Jabir. Dan Jabir menjadi terkejut sebab hanya menjadikan makanan untuk beberapa orang, tapi yang datang ke rumahnya beratus orang. Tetapi apabila dicedok dan sediakan makanan kepada sahabat-sahabat Nabi, sebenarnya mencukupi setiap daripada mereka, mencukupi keperluan sahabat-sahabat Nabi yang datang tadi. Dan masih lagi berbaki makanan-makanan untuk Jabir dan juga keluarganya. Jadi subhanallah, ini salah satu bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang memberikan keperluan, kecukupan untuk sahabat-sahabat dan pasukan umat Islam pada ketika itu. Kemudian yang memenangkan umat Islam pada ketika itu juga bukanlah disebabkan semata-mata kecanggihan ataupun kelengkapan umat Islam, tetapi apa yang berlaku adalah datangnya angin taufan yang kemudiannya menerbangkan kuali-kuali, menjatuhkan kemah-kemah, dan kemudiannya memadamkan api-api yang tugasnya untuk menghanapkan pasukan musuh Allah, sehingga mana akhirnya Panglima kafir Quraisy Abu Sufyan berkata kepada pasukannya, pulanglah kamu sekalian kerana aku juga akan berangkat pulang. Dan peristiwa Perang Al-Ahzab inilah ketika mana Nabi SAW berkata, wal'an nagzuhum wala yagzunana. Sekarang kini kitalah yang akan mendatangi musuh, bukan musuh yang mendatangi mereka. Dan ini menjadi antara titik-titik tolak umat Islam mendatangi musuh-musuh Islam, mengalahkan mereka, supaya mana dinding-dinding yang menghalang kerja-kerja dakwah dapat diruntuhkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemenangan umat Islam dan mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ini diungkapkan dalam takbir raya. Kita bertakbir pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji-pujian yang terbanyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pagi dan petang. Maka menghadapi suasana-suasana yang mungkin memberi tekanan kepada perasaan kita, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali ialah kita kena bulatkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sebesar mana pun ujian yang datang kepada kita, setinggi gunung, seluas lautan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah apa yang Allah datangkan kepada kita, tidak pernah lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka kita memohon kepada khazanah yang tidak pernah putus-putus sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah melengkapkan kita dengan sumber-sumber untuk kita boleh menghadapi apa jua bentuk permasalahan yang datang. Maka pertama sekali, dalam menghadapi tekanan yang menghipit dada kita, kita kena kembalikan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sesuatu. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita meletakkan kepercayaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hamba-hambanya. Dalam ungkapan takbir ayat, wa nasara abdah, menolong hamba-hambanya, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, yang kemudian akan memuliakan pasukan Allah dan akan memecah belahkan pasukan Al-Ahzab yang mendatangi ataupun memanggil tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita meletakkan kepercayaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui dan maha berkuasa untuk melindungi kita dan akan mendatangkan pertolongan kepada kita, walaupun pertolongan itu datang dalam suasana atau waktu yang kita tidak boleh pastikan dan tetapkan, ataupun dalam bentuk apa kita tidak boleh ketahui. Itu ialah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu yang lebih baik untuk kita dan untuk dunia ini. Kita percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita, semuanya datang dengan hikmah. Andai kata kesulitan yang datang kepada kita sekalipun dan bantuan Allah ada, tapi Allah tahan untuk didatangkan pada kemudian waktu, maka itu ialah yang lebih baik untuk kita. Dalam satu ketika, sebuah hadis, Nabi SAW meriwayatkan dua orang mukmin. Ini berlaku pada Yaumul Qiyamah, di hari akhirat kelak. Dua orang beriman yang saling mengenali, satu kaya dan satu miskin. Maka sampai satu keadaan, maka orang miskin yang beriman tadi dimajukan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang kaya tadi tertahan. Maka orang miskin tadi masuk, orang fakir tadi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menunggu, dan dalam satu tempoh yang sangat lama, sehingga mana dia berasa sangat cemas. Dan apabila datang orang kaya tadi, orang beriman tadi, bertemu mereka di pintu syurga, maka orang miskin berkata, sesungguhnya kemana kamu? Mengapa kamu tertahan? Sebab aku dah menjadi was-was terhadap keselamatan kamu. Maka orang kaya tadi memberitahu, sesungguhnya apabila kamu dimajukan, aku sebenarnya tertahan dalam satu keadaan yang sangat menjijikkan dan sangat memualkan. Maka dalam sebuah hadis yang lain, diberitahu bagaimana orang-orang miskin, Allah percepatkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh setengah hari yang bersamaan dengan 500 tahun usia dunia. Jadi subhanallah, apa yang Allah mungkin tetapkan kepayahan buat kita di dunia, maka Allah datangkan kemenangan dan kelebihan, kejayaan yang lebih besar pada Yaumul Qiyamah. Antara hikmah ibrah lain yang saya ingin ungkapkan dalam peristiwa Al-Ahzab ini ialah bagaimana sahabat-sahabat Nabi apabila mereka menghadapi kedatangan musuh yang besar, mereka juga sesuatu yang luar daripada kebiasaan. Menggali parit yang besar tadi bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan, bahkan tidak pernah didengar oleh penduduk Madinah, penduduk Arab pada ketika itu. Tetapi apabila difikirkan dan dilihat keperluannya, maka mereka komit melakukan kerja-kerja penggalian yang sangat besar. Saya ingat seorang sahabat pernah berkata, ketika mana membina rumah dengan ayahnya di kampung dan cuba menggali menggali tanah untuk membuat kolam kumbahan, dan kerja yang sangat penat. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membuat penggalian parit yang besar, lebar, panjang, yang akan menghalangi musuh-musuh dengan berkudanya daripada boleh menyeberangi. Jadi subhanallah, itu satu parit kerja yang sangat berat. Tetapi bersiap sedia umat Islam komit terhadap apa yang dirancangkan dan menyelesaikan tugasan tersebut. Bersedianya mereka untuk melakukan perkara ini sinonim untuk kita boleh hubungkan bahawa kita juga apabila menghadapi
peristiwa dan tekanan yang besar, mestilah bersedia untuk mencari jalan-jalan penyelesaian.